Benarkannya kepada Syiah. Jadi kita banyak menyebut Al-Quran. Al-Quran ni satu sunnah Nabi. Setuju tak kata Imam Musa tadi, Quran yang ada sekarang ni dah tak tulen lagi. Itu daripada hujah Syiah. Setuju tak? Kami tidak setuju. Tidak begitu. Jadi mana Imam Musa ni macam... Okey, jadi sekarang gini ya. Kami cakap kami tak setuju, mungkin tak percaya. Saya pernah bawa orang ke Iran, di antaranya bekas imam besar Perak dan Qadi Buan Qadi dalam 5-6 tahun lepas. Dia tujuan mereka ke Iran tu untuk mencari Quran Syiah. Kita cakap susah, orang tak boleh nak faham. Jadi kami tunjukkan Quran. Dalam kereta saya pun ada, tapi saya tak bawa kereta saya tumpah. Jadi dia tengok Quran yang ada tu Quran yang sama. Quran cakap apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami turunkan, kami jaga dia. Kalau kamu mengatakan ulama Syiah mengatakan Quran Syiah, Quran itu ada penambah, itu yang kata ulama Syiah itu segelintir yang kecil. Sebagaimana ada juga ulama Sunni yang mengatakan yang sama seperti riwayatnya Aisyah. Jadi kita pun tak mengatakan itu pandangan majoriti Sunni. Sunni mengatakan Quran tidak terpesong, sama juga ulama Syiah majoriti mengatakan Quran tidak terpesong. Kalau segelintir mengatakan itu tidak menjadi alasan mengatakan itu mewakili mazhab Syiah atau Sunni itu sebagainya. Ini jelas ya. Maka itu saya lalu datang ke rumah saya. Saya ada bagi hadiah nanti satu. Saya ada. Memanglah kereta saya pun ada. Kita tak bawa. Nanti insya-Allah sekali lagi ingatkan saya. Mungkin Imam Musa dan SMS boleh ingatkan saya. Okey, baik. Soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain bin Muhammad. Soalan saya, benarkah imam-imam Syiah itu maksum tidak membuat kesalahan dosa-dosa besar ataupun kecil? Saya tanya kepada saudara Yusuf. Benarkah imam-imam Syiah itu maksum tidak membuat kesalahan ataupun dosa-dosa besar? Kamu jangan tanya imam Syiah, imam Sunni tanya. Syiah kita tanya imam Syiah. Jadi sekali soalan dia imam Syiah kepada Sunni. Saya minta penjelasan daripada saudara. Apa kami akan nak konsep Sunni, kemudian saya akan sentuh bab Syiah, semua kritikan sajalah secara ringkas. Daripada apa yang kami faham di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa imam sesiapa sahaja selepas Rasulullah SAW tidak akan masuk, melainkan Nabi sahaja. Sebab di sisi sunnah, bila Nabi wafat, Nabi tak mati dengan diri Nabi. Sebab pada pandangan saya, bila kita yakin ada orang yang sama macam Nabi selepas kewafatan Nabi, yang mempunyai sikap maksum macam Nabi, seolah-olah kita menafikan doktrin kenabian yang terakhir. Kenabian yang terakhir satu. Yang keduanya, memang ada Quran sendiri, surah Anfal, surah 8 ayat 67, berkaitan dengan urusan tahunan perang. Di sisi sunnah, Rasulullah boleh melakukan kesilapan. Namun kesilapan itu tidak menjejaskan wahyu. Dan kalau Rasulullah salah, Allah sendiri yang betulkan, menunjukkan kita tak ada keraguan dalam agama. Dan untuk kajian kepada Syiah, saya minta ustaz bacakanlah riwayat-riwayat, sama ada imam lupa, sama ada imam salah. Dan riwayat ini sama ada hasan atau sahih di sisi ilmu rijal Syiah. Syiah menyatakan bahawa imam mesti maksum sebab ia menyampaikan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Okey, itu hujah mereka. Maknanya Ada biar okey. Kalaulah semuanya dengan alasan itu mesti maksum, maknanya sekarang khalifah-khalifah atau imam-imam Syiah itu telah tiada. Siapakah yang menyampaikan syariat Allah dan syariat Rasulnya? Saya ingin tanya, tolong dijawab sekejap saja. Jawab siapa? Jadi Tolong jawab siapa itu saja. imam juga, tapi melalui para perawi. Okey, para perawi. Jadi tidak yang boleh jaga. Okey. Sekarang sebentar ya. Cukup. Kamu yang tak sekarang kamu nak mengharapkan dalam soalan. Saya nak jawab dulu soalan. Tak, sebentar. Saya akan menjelaskan. Okey, sekarang ni satu soalan salah. Kami nak jawab begini. Imam itu maksum. Sekarang ni riwayat yang datang dari imam tu pada kita tu sahih tak sahih, itu pada rijal. Kamu jangan campur soalan dengan perawi hadis. Sekarang imam tak jumpa saya Hasan ni hukum ni begini-begini, tak ada. Semua perawi hadis atau ulama. Sekarang kita cek perawi ni sahih tak sahih. Jadi soalan tak betul. Betul saya nak kena betulkan. Saya soalkan, kalaulah imam itu sudah tiada, maknanya kembali tengok kepada ilmu rijal. Sekarang yang buat ilmu rijal itu siapa? Imam ke ataukah ulama? Kalaulah mesti khalifah itu maksum, maknanya pindah kepada al-rijal. Maknanya yang apa tu ilmu rijal itu juga mesti maksum juga. Kalau tidak mungkin mereka memalsukan apa yang kata-kata imam mereka. Okey? Jadi kalau begitu juga nanti semua ulama-ulama Syiah juga adalah maksum. Dan buktinya bahawa
Syiah bahawa imam-imam Syiah tidak maksum, maknanya buktinya bahawa Ali sendiri tidak tahu hukum wudu. Disebutkan dalam kitab Tahzib dan Wal Ittisar dan sebagainya. Dikatakan bahawa Ali tidak tahu hukum mazi. Kemudian Ali malu untuk bertanya, jadi disuruhnya minta untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini maksum apa? Kalau memang maksum, maknanya semua Ali itu tidak ada tersilap dan tidak ada salah. Maknanya semua apa yang ada dan apa hukum semua ditaruh oleh imam. Lalu bagaimana? Kemudian sumber Syiah, kita sahih, wabi sahih. Masa untuk apa bertanya? Sekejap. Okey. Untuk masa dia 5 minit saja. Dan macam tadi ada persoalan pihak Syiah, saya akan stop masa tu. Maknanya 5 minit solid untuk pihak sunnah jawab. Dan begitu untuk Syiah. Baik. Jadi Kita nak tanya. Boleh. Tunggu 5 minit. bagi masa ada lagi 2 minit untuk pihak sunnah untuk Okey, boleh teruskan? Okey, kemudian Imam Al-Baqir berselisih pendapat dengan As-Sadiq dalam masalah zakat, wa fi taswir katanya di sini. Okey, Imam As-Sadiq menyakiti burung sehingga ditegur oleh Al-Baqir dalam kitab Al-Kafi jilid 6 224. Al-Majlisi mengatakan hasan, Mir'atul Uqul jilid 21 370. Lalu di mana makna kemaksuman menurut Syiah sebenarnya? Boleh saya jawab, Ustaz? Ini soal jawab. Sekali ini soal jawab dari sana. Saya minta izin untuk menjawab. Boleh penggulungan nanti. Saya jawab. Ada 15 minit nanti. 15 minit penggulungan jawab. Okey. Insyaallah. Soal Soalan seterusnya. Boleh. Berikan nama. Boleh? Boleh berikan nama. Kamarudin Maksik dari Kampung Melayu. Saya tuju soalan ni kedua-dua ahli panel. Ya, kedua-dua pihak. Khususnya Siapa saja boleh jawab. Mewakili. Cepat. Saya minta Ustaz semak surah Al-Baqarah ayat 124. Surah Al-Qasas ayat 5. Surah Al-Anbiya ayat 73. Ya? Surah Al-Baqarah 124. Surah Al-Anbiya 73. Surah Al-Qasas ayat 5. Bagi makna dan keyakinan Ustaz tentang ayat ini. Pihak Sunni dan pihak Syiah. Baik. Saya jawab dulu. 2 minit setengah. Saya jawab dulu. Bagi ke Sunni je. Atau tetamu kita dulu. Baik, saya jawab, saya ringkas. Ayat itu berkaitan dengan imamah, surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 124. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Ini ada 3 dalam situ Ikut dalam hujah ni Syiah ada 3. Imam nanti ketika tua, makam imamah melebihi atau berbeza dengan makam kenabian. Jawapan ahli sunnah wal jamaah, tengok ayat tu. Ayat tu pada Nabi Ibrahim AS yang dikatakan la yanalu ahli zalimin, yang takkan mengenai orang-orang yang zalim. Ayat ni adalah kemuliaan kepada Ibrahim AS dan keturunannya. Sebab kalau kita kata imamah tu dilantik ketika tuanya, siapa imam ketika mudanya? Satu. Yang kedua, setiap Nabi adalah imam bagi kaumnya. Tak mungkin seorang Nabi baca ayat mensucikan umatnya, membacakan ayat-ayatnya tapi tak jadi petunjuk. Saya berikan contoh. Dalam kelas, seorang cikgu mengajar anak-anak murid. Dia cakap dengan anak murid, baik, saya terang kamu baik yang buruk saja. Petunjuk awak jangan ikut saya, awak ikut ketua kelas. Boleh macam ni? Tak boleh. Jadi seorang imam adalah petunjuk bagi kaumnya. Cuma ayat itu linnas, kepada manusia. Sebab seperti mana yang Ustaz Haizal sebut, tafsir Al-Manar, 30 ujian diberikan kepada Ibrahim AS. Pada ketika tuanya, dia telah Allah memuji dia, memuliakan dia, maka dia menjadi petunjuk kepada semua manusia. Dan disebutkan dalam surah Al-Imran, surah 3, saya tak ingat ayat berapa. Tapi ada beberapa ayat di mana Muhammad SAW dan pengikutnya yang mengikuti Ibrahim AS. Dan syariat Ibrahim kita ikut sekarang. Syariat apa? Haji. Haji kita ikut. Jadi Allah memuliakan Ibrahim AS, meletakkan imam kepada semua manusia, dan keturunannya adalah Muhammad SAW. Quran kata dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi rahmat pada seluruh alam datang daripada ayat imamah tersebut. Dan sini juga ada sikit beza takwiniyah di sini. Sebab apa? Allah nak melantik, tapi lantik hasil daripada doa Nabi Ibrahim AS. Kalau Nabi Ibrahim tak doa, adakah Imam Syiah dapat makam imamah?
Dua. Yang ketiga, surah Al-Furqan, surah 25 ayat 74 78. Seseorang boleh berdoa untuk mencapai imamah. Kita boleh berdoa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau makam imamah ni boleh didoakan, mana mungkin dia lebih utama daripada kenabian? Tak ada siapa yang berdoa untuk menjadi nabi. Poin ketiga. Poin yang keempat, kalau kita tengok balik, darjat imamah ini takkan melebihi kenabian sampai bila-bila. Sebab perkataan, sekarang yang saya tahu, perkataan imam dalam surah Qasas, Ustaz sebut dalam buku dia, ada ayat imam yang menyuruh kepada neraka. Okey, Ustaz tambah. Habis tak? Untuk hadis sunnah dah. Okey, jadi adanya itu tafsirannya kamu ikut kepala kamu sendiri dari kepandangan sendiri. Bercanda dengan Quran. Sekarang kita nak ada bahasa Quran ni. Quran cakap apa? Wa idh tara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahum qala inni ja'aluka lin-nasi imam. Bila Allah jadi imam, selepas dia menjadi tua. Selepas dia seorang hamba, seorang nabi, seorang khalil, seorang rasul. Baru Allah jadi seorang imam. Jadi bermaksud kalau perhatikan itu jadi habaan mansura. Jadi begitu saja. Jadi Allah punya tindakan dia sia-sia saja. Alhamdulillah ni dari. Kemudian ditambah lagi qala la yanhalu min ahli zalimin. Baik orang yang dilatih menjadi imam atau orang yang melakukan kezaliman, apa kezaliman? Tidak meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Ini maksud. Ini tidak dosa kita meletakkan itu bukan pada tempatnya. Okey. Sekarang ni sebagaimana kamu mengatakan Rasulullah itu anak Ibrahim, Ali dengan anak Ibrahim. Rakyat Muttalib dan Abdul Muttalib. Jadi kami kalau mengatakan Ali merupakan wasinya Nabi, kami ada hujah kuat. Tapi apabila kamu mengatakan Abu Bakar, kamu tidak ada hujah. Apabila kata kepada Umar, kamu tidak ada hujah dengan ayat ini. Jadi maka itu kalaulah desas-desus mengatakan Syiah mengutamakan imam hadis Nabi, Quran mengatakan. Kami mengatakan Imam Ali dia seorang imam, Rasulullah juga seorang imam. Jadi tidak ada isu mengatakan Ali lebih tinggi daripada Rasulullah. Cuma Nabi itu dikenal dengan Nabi, tapi dia ada jabatan imam juga. Begitu juga Nabi Harun, Nabi Ishaq yang Allah juga jadi imam. Tak semua Nabi itu imam. Sebagian Nabi Allah jadi imam, sebagaimana yang menjelaskan dalam Al-Quran. Kemudian, okey, Ustaz Yusuf dari punya perbahasan tadi ni sementara nak kupaskan tadi. Okey, tentang apa tadi masalah yang dibahas tadi itu tadi? Oh, yang maksud. Okey, maksud. Okey. Macam contohnya saya tak pasti riwayat itu. Okey, katakan saya terima riwayat. Cuma kena ingat, Syiah apabila mengatakan imam, setiap zaman itu satu imam. Kalau adanya Rasulullah, tidak ada isu imam lain itu imam. Satu zaman satu imam. Kalau ada riwayat mengatakan Imam Bakir, ada ikhtilaf dengan Imam Sadiq, bapa dia dengan anak dia, tak ada masalah. Sebab Imam Sadiq atau Imam Bakir mengajar anak dia. Dia berimam Imam satu mesti sama. Tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, nama saya Luqman dari Kuala Lumpur. Saya agak tertipu lah pada malam ni sebab katanya malam ni dialog. Tapi saya tengok malam ni macam dah bantai-membantai depan. Soalan saya, adakah malam ni akan membuat satu resolusi yang akan menukar resolusi yang sudah dibuat oleh OIC, deklarasi aman yang mengatakan mazhab Jafariyah Imamiyah adalah mazhab yang benar. Adakah resolusi malam ini atau seterusnya nanti akan menukar deklarasi Mekah yang mengatakan mazhab Syiah Imamiyah adalah satu mazhab dalam Islam? Kalau dialog ini membawa ke arah itu, Ana rasa malam ni Masjid Perling ni adalah lebih hebat pada OIC. Jadi Ana nak bertanyakan, apakah sebenarnya hala tuju dialog ni? Untuk bantai-memantai atau untuk mencari persetujuan? Wallahualam. Baik, sebenarnya saya rasa ini adalah satu contoh dialog kan. Baik debat, baik hujah. Memang ini caranya. Baik saya kata Ustaz Aidin memang asal garap berdialog. Okey. Bisa katalah sebab kita ni Ana sendiri seorang Muslim dah hampir 30 tahun. Di malam ni Ana nampak adalah masalah berbincang tentang akidah. Memang itu yang kita bincang. Apa masalah akidah Islam sampai ke tahun 2013 ni tak habis. Okey. Kita akan mungkin anda boleh dengar hujah ni. InsyaAllah hidayah milik Allah. Kita tak boleh halal dan siapa hidayah ini milik Allah. Jadi
dua pihak 2 minit setengah. Okey, permintaan. Jadi Sunni sudah mulakan, jadi saya silakan Syiah mengenai mesej Ahmad. Tak, memang kalau emosi tadi pun untuk kebenaran, kita tak ada cerca mana-mana baik sana atau kami sini. Mungkin kalau ada kekerasan, mungkin audien rasa macam perang atau untuk kebenaran, tak apa, kita tak cerca. Selagi mana tak cerca tak masalah. Cuma kita kena ingat usul kita wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdialog, berbahas dengan baik mungkin. Sebab yang penting kita nak kebenaran. Apa yang dibahaskan pada tingkat OIC itu pada tingkat tergerak. Cuma kita tidak boleh mengkafir-kafirkan, kerana kita mengkafir-kafir itu adalah senjata musuh untuk memecah belahkan Islam. Bagi saya yang penting ukhuwah perpaduan umat Islam perlu jaga. Musuh kita tu bukan musuh ni atau sini. Musuh kita tu Israel, mereka yang menghancurkan bumi umat Islam hari ini. Jadi tujuan kami berbahas dan berdialog, selain kami dijemput untuk hadir, betul-betul untuk menerangkan yang mana selama ni Syiah yang orang tuduh kami kafir atau mencerca sahabat, mencaci Auzubillah, mengatakan isteri Nabi itu sudah pelaju dan sebagainya. Kami ingin menyatakan pandangan kami, ingin menunjukkan apakah maksud akidah kami yang kamu dengar daripada mulut kami sendiri. Ustaz, saya ada masalah, boleh jawab soalan mengenai aman mesej. Aman mesej memang ada, contoh dinafikan. Memang di antara orang yang saya lihat, di antara orang yang saya itu Abdullah Badawi, Menteri Dalam Negeri Hamid Osman, Hamid Osman, dan ada beberapa 6 orang dari delegasi daripada Malaysia. Termasuklah Malik Abdullah yang saya, termasuklah Tardawi. Ini memang ulama-ulama dunia lah yang iktiraf. Jadi macam saya nak menyangka siapa saya. Hatta di Malaysia pun sebelum pengharamannya Syiah tahun bila masih ingat tak yang masa mazhab Ja'fari itu ada dalam perlembagaan kita? Sebelum tu memang dalam perlembagaan Malaysia mazhab Ja'fari itu ada. Jadi diamalkanlah. Kemudian atas dasar tertentu mereka angkat balik. Jadi ini saya tidak ada komen kat situ lah. Baik, untuk panel Bismillah. Jadi soalan daripada siapa nama tadi? Lupa lah. Tak apalah, berkenaan dengan amal mesej berkenaan dengan amal mesej. Ada orang cakap dia ijma' ulama 500. Tapi Abdullah Ahmad Badawi mana dalam 500 tu? Itu dah ijma' kan? Itu satu. 200 baca betul 500 tu kumpulan dia. Okeylah, tak apalah, boleh lah. Okey, tak apa, boleh lah. Okey, tak apa. Okey, amal mesej saya nak baca banyak pun dalam bahasa Inggeris banyak saya ringkaskan ya. Sesiapa pun tidak untuk seringkali oleh siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu daripada 4 mazhab Ahlussunnah, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan 2 mazhab Syiah Ja'fari dan Zaidi, mazhab Ibadi dan mazhab Zahiri adalah muslim. Tidak dibolehkan mengkafirkan salah seorang daripada pengikut mazhab-mazhab tersebut di atas. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Ja'fari dan Zaidi ini adalah mazhab fiqh. Kita tahu mazhab fiqh. Dan baca amal mesej tu sampai habis. Yang kali lah kita Tak, baca pada kami adalah fiqh. Pada kami adalah fiqh. Walaupun pada Syiah tu pulang, tapi pada kami yang ada pun Tak apa. Tak time kita. Lebih lanjut dalam moreover tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti akidah Asy'ari. Sini sebut Asy'ariyah, sini sebut Asy'ari. Asy'ariyah, Sufiyah dan Salafi. Imamah tidak disebut di sini. Imamiyah tidak disebut. dalam akidah. Dengar betul, poin pertama adalah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Ja'fari dan Zaidi dan Ibadi. Ini adalah fiqh, ini adalah mazhab fiqh. Seterusnya poin amal mesej mengatakan dilarang membuat takfir kepada mazhab akidah Asy'ari, mazhab akidah tasawuf ataupun sufi, dan mazhab akidah salafi. Mazhab akidah imamiyah tidak disebut. Okey? Okey. Ja'fariyah tu Allahu Akbar, kamu ni. Tak usah, time pengulangan Ustaz lagi. Baik, sikit. Masa nak habis saya beritahu. Kalau benar kita nak bincang dialog, nak kesepakatan dan sebagainya, Syiah takkan tulis buku macam ni. Kita yang kebenaran, pertahanan syariat Muhammadiyah, mencari kebenaran dan sebagainya. Jadi negara pun tak buat janji. Betul, saya setuju. Cuma kalau kita kata nak ukhuwah dan sebagainya, jangan cerca, jangan hentam Abu Bakar, jangan hentam Umar, jangan hentam Osman. Kalau sayangkan Ali tak ada masalah. Tapi tulis buku cerca Abu Bakar, Umar, Osman, lepas tu minta nak bersepakat, ini tak benar. Saya beri contoh, seorang mencerca emak kita, seorang mencerca jiran kita. Lepas tu kita cakap ni saya nak bersama dengan awak.
Apa perasaan jiran kita? Itulah perasaan Ahlussunnah. Bila keluar buku-buku yang seperti ini, dalam masa yang sama anda mendakwa ingin takrib. Itu satu taqiyah. Satu taqiyah, satu perbuatan yang tak jujur di sisi kami. Walaupun kami Hai, alhamdulillah. Saya ucapkan kepada moderator majlis dan kepada panel saya yang juga kepada sahabat-sahabat yang hadir di Kanal Muslim Syiah. Jadi saya ulang balik tujuan kita tu untuk berdiskusi dan bermudzakarah ilmiah. Kalaulah tadi sahabat kata, kalaulah tujuan Syiah tu untuk mudzakarah, untuk untuk pendekatan, untuk wahdat, kenapa tulis-tulis begitu? Beliau tulis itu dalam konteks ilmiah. Kita bahaskanlah konteks ilmiah. Tapi kita perlu soalan kenapa hari ini pihak-pihak Sunni mencerca dan mengkafirkan dan menunjuk Syiah berbagai-bagai itu lihat dia dulu pihak sebenarnya. Cuma benda ini kita tidak melihat. Kita tidak hadir, kita duduk orang yang hari ini baca khutbah cerca Syiah itu sih. Jadi kita tidak cerca dia depan orang ramai Sunni itu gitu-gitu. Daripada mulut saya itu, mulut tuan-tuan saya biar tidur. Jadi tujuan kami datang kami nak nyatakan saja. Beliau tulis buku begitu dalam konteks ilmiah. Bahaslah, kalau tak suka kita bahaskan. Bukan dicerca. Kemudian sadar riwayat pun, riwayat kitab Sunni. Okey. Ini satu bab dah. Jadi ingat tak perlu dipanjangkan kat situ. Sama ada kamu nak kata Ja'fari ke imamnya, kamu ceklah dalam akidah kami tu. Jadi saya cakap kamu tak faham, kamu marah, kamu cek ni. Jadi okey. Riwayat-riwayat tentang mengikuti, sebenarnya topik pasal kita siapa yang jadi khalifah selepasnya Rasulullah. Jadi saya akan kupaskan sikit ni. Sebab saya rasa 10-15 saya akan manfaatkan waktu yang ada ni. Okey, sekarang ni banyak riwayat-riwayat yang daripada kitab-kitab Sunni maupun Syiah yang mengatakan Ahlul Bait merupakan jalur penyelamat umat di akhir zaman. Daripada hadis yang pertama iaitu hadis Ghadir Khum. Hadis yang saya katakan diriwayatkan oleh 110 orang para sahabat yang saya dah ulang tadi. Saya dah baca tadi. Jadi saya ulang balik ringkasan dia. Kemudian hadis tak lain. Nabi berpesan yang mana Muslim, Tirmizi, Nasai, sebahagian daripada kitab Sahih Sita meriwayatkan hadis ini dan puluhan dan ratusan kitab-kitab yang lain juga mentai dan menyokong hadis-hadis yang begini rukun. Yang mana aku tinggalkan kamu dua pesanan, dua pusaka, yang mana jika kamu berpegang kedua-duanya kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Hadisnya Manzilah yang anda bacakan dalam peristiwanya Tabuk ketika Rasulullah SAW pergi ke dalam peperangan Tabuk, beliau meninggalkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama dengan wanita, sehingga beliau desas-desus ketika kaum munafikin mengatakan Rasulullah dah tak suka Ali. Maka Ali apabila khabar tersebut sampai kepada beliau mendapatkan Rasulullah mengatakan kepada Ali, kenapa kamu tidak kekal di Madinah? Mereka menjawab, orang mengatakan kamu dah mula tidak menyukai aku. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Ali, amatar dan takuna minni lima zalati Harun dan Musa. Ini hadis-hadis yang kuat dan disokong oleh dua pihak. Kemudian hadis-hadis yang ayat yang Quran mengatakan kullu as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Ayat-ayat yang mewajibkan kita mencintai dan mentaati, kerana cinta tidak akan jadi dengan ketaatan. Kita cinta Allah, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, sekarang saya akan bacakan riwayat daripada kitab Al-Sunnah daripada yang saya dah sempat catat kat sini. Riwayat daripada Innama bismillahirrahmanirrahim, dikata ayat yang tadi kan innama walikumullah wa rasuluhu alladzi amanu bikum alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat wa hum raqiun. Ini di antara ayat yang sama sekali tidak boleh kita sangkalkan. Innama sesungguhnya takkid Allah, Rasulnya dan orang mukmin yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dalam keadaan rukuk. Kita rujuk tafsir asbabun nuzul ayat diturunkan kepada siapa. Maka dikatakan ayat tersebut turunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana diriwayatkan. Kemudian ayat tafsir yang telah anda katakan tadi, innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlil bait, dan Nasai mengatakan ini untuk 5 orang ashabul kisah. Tidak termasuk isteri dan tidak masuk para sahabat yang Allah sucikan mereka. Yang mana mereka ini adalah penjelas kepada hadis yang Rasulullah suruh kita berpegang kepada Al-Quran dan itrah ahlul bait Rasulullah.
Kemudian daripada Mustadrak As-Sahihain, jilid ketiga muka surat 160, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana syajaratun wa Fatimah farquha wa Aliun liqa'uha wal Hasan wal Husain tamaratuha wa syi'atuna waraduha. Ini riwayat daripada Mustadrak As-Sahihain. Wa aslu syajarah fi jannati al wa sa'ir dzalika fi sa'il jannah. Riwayat mengatakan Nabi mengatakan aku merupakan sebuah pohon dan Fatimah cabangnya dan Ali adalah benihnya, Hasan dan Husain adalah buahnya dan Syiah merupakan daun-daun. Ini daripada Mustadrak Sahihain. Kemudian dalam kemudian di antara riwayat terakhir yang boleh bawa sini kan. Jadi daripada tentang ayat mengatakan innahum mas'ulun ayat innahum mas'ulun waqifuhu innahum mas'ulun waqifuhu innahum mas'ulun. Ini ditanya, ini dapat Sawa'iqul Muharrikah Ibnu Hajar Haytami. Lihat muka surat 89 kitab beliau. Ditanya tentang apa? Ai an wilayati Ali bin Abi Thalib wa ahli baiti alaihi wassalam. Ketika di akhirat kelak Allah mengatakan kita disuruh berhenti dan di situ mereka kita akan ditanya tentang apa? Tentang wilayahnya, kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib dan ahli bait Rasulullah. Dan ayat-ayat yang begini banyak, ataupun ayat yang kita lihat banyak sering dikemukakan dalam kitab Al-Sunnah juga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang khairul bariyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikum khairul bariyah Ali, anta ya Ali wa syi'atuka. Kita lihat pada tafsir Ibnu Jurair At-Tabari pada muka surat 171 kat sini yang sebut. Dan banyak lagi riwayat yang menyokong tentang kepimpinan wilayahnya ahli bait Rasulullah. Jadi ini yang hari ini kita boleh mengatakan tidak ada hujah. Tidak ada hujah kenapa untuk tidak kita berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, kepada mazhab Syiah Ahlul Bait. Kemudian persoalan kami kepada Ahli Sunnah, apa hujah? Apa hujah kita berpegang kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah? Kita bersandar kepada empat imam, Syafi'i, Maliki atau Hanafi atau Hanbali. Okey, bila dia siapa yang alif pertama? Abu Hanifah. Pada kurun kedua. Beliau pun berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Begitu juga pada tahun akhir kurun kedua, tahun 1900 lebih, zamannya Abdul Malik, Imam Malik bin Anas. Beliau pun berguru kepada Imam Ja'far Shadiq. Begitu juga kepada Syafi'i imam kemudian. Sekarang ni hujah kita menjadikan dia sebagai imam kita dalam hujah. Kemudian lebih ajaib dan lebih pelik, menjadikan Asy'ariyah yang hidup kemudian pada kurun keempat sebagai akidah kita. Mazhab. Hingga hari ini ulama mengatakan inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Fiqh diambil daripada Syafi'i, akidah ambil daripada Asy'ari. Persoalan dia bagaimana umat yang sebelum mereka yang tidak bermazhab Syafi'i, atau umat yang tidak bermazhab, tidak ikut akidahnya Asy'ari yang lahir kemudian. Memang tidak ada hujah sama sekali. Mereka ijma' ulama. Ijma' ulama kalau dia bercanggah dengan nas, dia tidak akan jadi ijma', dia tidak akan jadi hujah. Jadi ini kenapa kami mengatakan kita wajib berpegang teguh kepada mazhab Ahlul Bait Rasulullah. Ini ringkasan dari saya, mungkin sahabat saya akan tahu. Bismillah. Anda rasa tak ada apa benda yang anda nak teruskan, pasal ini adalah gulungan sesi gulungan dan itu nampak apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Nana tentang masalah kewajipan imam ini. Jadi mana anda mohon kalau seandainya kalau akan datang pada masa yang akan datang, perkara ini masih dibentuk, iaitu dialog ini masih nak dibentuk lagi. Jadi anda minta kepada pembahasan yang bersifat khusus, khas, dikhaskan satu persatu. Anda Muta'ah ke contoh kita nak bahas muta'ah saja untuk malam tu.
Tidak perlu masuk kita buat sahabat, tidak masuk tak. Kita sekarang kita khilafah memang satu perkara yang paling besar. Jadi kita nak satu apa dia ayat dia? Wilayah. Kita bahas khas untuk wilayah saja ayat tu. Jangan pergi sampai orang lain jadi tak faham. Kita jangan kata kita je faham seperti mana Anda sebut tadi. Apa yang kita lakukan hari ini bukannya untuk ana dan antum, tapi untuk kesejahteraan. Dan antum kena fikir betul-betul bahawa tidak ada satu orang di antara kami yang mahu sesat. Tak ada. Demi Allah, demi Rasul, demi para imam, demi para malaikat langit dan bumi, tidak. Kami nakkan kebenaran. Jadi kalau sekiranya kami datang sini dengan memandang kami dalam keadaan benci, memang mengatakan ini orang sesat, maka ada tugas antum untuk membetulkan kami jika kami tidak benar. Kami juga ada para ulama, kamu juga ada para ulama. Kami juga ada musyrik, kamu juga ada musyrik. Kami ada kitab, kamu juga ada kitab. Jadi kami tidak pernah sesat dengan sengaja-sengaja. Kalau kamu kata pada fikiran kamu kami sesat, sebenarnya mana kalau kamu kata kami juga memandangkan benda yang sama. Sekarang jadi kita buat satu hujah ilmiah yang dengan betul, dengan benar. Dari segi sanad ni kamu, kita sibuk tentang apa nama tu tadi? Apa tadi? Yang tadi tu. Tentang OIC. Yang tu semua bagi kami itu kan hujah. Perkara belum selesai, belum diselesai dengan hari Jumaat lepas dibantai Syiah habis-habisan. Seluruh sampai ke Batu Pahat, di khutbah Jumaat dibantai Syiah. Sedangkan ini kesesatuan yang mahukan oleh Jabatan Agama. Ini salah. Kamu menghukum kami tanpa kami meminta daripada Jabatan Agama untuk melakukan dialog secara terbuka. Kalau kamu boleh belasah kami secara terbuka, buat dialog secara terbuka juga. Panggil TV buat. Kita buat secara khusus. Supaya kita dapat bersuara. Kalau orang Syiah dapat bersuara, fahamilah orang Syiah tidak mahu sesat. Dia mahukan kebenaran. Jadi buat secara terbuka. Kalau berani, buat secara terbuka. Seperti mana-mana yang berlaku di luar, buat secara terbuka, satu persatu diperbahaskan, diperjelaskan supaya umat hari ini tidak tertipu. Umat hari ini tidak tertipu. Jadi kamu jangan mempertikaikan kami tentang kitab kami. Tak, kami juga ada kitab. Kami juga ada ilmu rijal seperti kamu. Kami juga ada ilmu hadis seperti kamu. Kami juga ada ilmu tafsir seperti kamu. Sama. Jadi pembentangan ilmiah perlu kepada kesedaran, bukan dengan ketahu sinis, bukan dengan tanabadu bil alqab, menuduh, mengutuk, orang kata bahlul sekian-sekian melalui SMS dan sebagainya. Ini bukan akhlak yang betul. Ini cara yang kita nak, cara yang betul-betul ikhlas. Kalau kamu memandang kami Muslim seperti mana kami memandang kamu Muslim, dan telah pun saya bahaskan, maka innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Itu saja yang nak sampaikan. Berkenaan dengan hadis, ya ayuhan nas inni taraktu fikum in ahastum bihi lan tadillu kitaballah wa inna baiti. Kalau rujuk dia banyak, tak kena rujuk kita. Benar. InsyaAllah kalau kita ni kita buat 2-3 orang kita rujuk tu. Lepas tu kalau nak persatuan jangan maki-maki. Kata nak jadi persatuan, kita pukul tak bagus. Lepas tu saya kata baca ayat Quran dia baca ayat 100. Ayat 101 tak baca. Wa min haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamu sanu'adzibuhum marratain. Tadi sahabat-sahabat dia kata dapat reda. Tapi Allah sebut min haulakum minal a'rabi munafiqun. Arab munafik. Munafik tu dah Islam belum? Kan Islam. Bila di Madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum. Di Madinah banyak yang munafik. Kamu tak kenal mereka. Nahnu na'lamuhum. Kami kenal mereka. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab dia 2 kali lipat. Siapa dia tu? Kenapa tak nak baca ayat 101? Buat simak baliklah Ustaz. Itu je lah. Jadi kita pun dah pengalaman nyiasat kes lama. Saya memang benci Syiah ni dulu. Setelah saya pergi luar negeri, pergi sana sendiri, pergi sana kedutaan semua,
Syiah ada 6,666 ayat. Syi'i apa nama sunnah ataupun 6,600 ada kurang sikit. Yang ada 17,000 ayat. Mana kata macam mana lain ni? Rupanya ayat kursi tu 8 ayat. Tiap-tiap paling berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tanda tu. Bukan saya nak ayat antara Abu Aswad Ad-Dauli. Tanda tak ada jim, ada ta. Dia kira di situ, bukan di sini ada yang bulat tu. Baik. Campur 17 ni. Terima kasih. Dari Al-Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit ingin bertanya kepada Pak Malik dan semuanya lah. Okey, kita nak bahaskan tadi yang tadi kita nak jawab sedikit. Kata pihak Syiah bahawa di sini mereka kena caci, kena maki dan berpukul dan sebagainya. Sekarang kita nak bertanya siapa sebenarnya yang mencaci dalam kitab ini, siapa sebenarnya yang mencaci? Ahli Sunni ke ahli Syiah? Okey, maknanya Syiah. Syiah lah yang mencaci ahli Sunni, bukan Sunni mencaci ahli Sunnah. Sunni mencaci Syiah. Dan semua di sini tengok, adalah kitab Syiah. Syiah, kitab Syiah yang mencaci Sunni. Itu saja. Kemudian dikata, oh mesti pembahasan secara ilmiah. Okey, kalau masalah bahasan ilmiah, adakah mungkin pembahasan ilmiah? Dan katanya tadi sahabat kita siapa Farid Izzat menulis buku secara ilmiah saja, sekadar ilmiah saja. Adakah mungkin secara ilmiah ditulis buku penuh dengan cacian kemudian disebarkan kepada orang ramai? Seharusnya kalau secara ilmiah, seharusnya simpan secara pribadi, jangan disebarkan. Maknanya ada tujuan di sebalik itu. Ya. Jadi kalau memang secara ilmiah, seharusnya dia nukil. Tadi katanya hadis dhaif itu adalah secara sokongan saja. Kenapa tidak dijelaskan itu dhaif? Sementara yang dibahas masalah akidah disokong dengan hadis dhaif, tidak dijelaskan itu dhaif. Ini rasanya bukan satu ilmiah. Okey? Kalaulah memang Baik, saya akan sambung sekali apa yang Ustaz sebutkan. Saya mengumumkan saya beri sekali, saya minta maaf. Baik, hadirin hadirat sekalian, kami sebenarnya menjemput Syiah berdialog atas rasa kasih sayang. Dulu Ustaz Haid pernah datang blog saya dan cabar saya. Datang, masa tu saya cakap dengan dia tunggu selepas saya habis baca buku dia. Jadi kita datang, dan format telah di-emailkan. Kita tahu memang ada dalam email tersebut, saya dah baca, moderator bagi kepada kami juga bahawa format ni mungkin susah dan sebagainya, tapi telah dipersetujui. Kami datang dengan niat untuk kasih sayang sebenarnya. Sebab walaupun kami tahu masing-masing menilai bahawa masing-masing dalam jalan kebenaran, tetapi kita tahu bahawa Syiah pada pandangan kami telah tersesat. Seperti mana Syiah menganggap kami Sunni sebagai tersesat. Jadi tujuan kita ada dialog ilmiah ini adalah untuk itu. Jadi nak mengatakan perlukan dialog khusus dan sebagainya, mengatakan perlu dialog terbuka, ini terbuka. Tapi kita limitkan sebab tak nak ada audiens yang tak akan mengganggu. Dan kita ada video recording. Video ni akan disebarkan seantero dunia. Tak ada masalah. Jadi buat terbuka ke tertutup ke, ada video recording, sebarkan. Yang penting pada hari ini kita mendengar hujah. Saya dapati ada sekurang-kurangnya 12 hujah pada malam ni yang Ustaz ringkaskan. Saya tahu masa mungkin tak mencukupi. Cuma apa yang saya ingin sebutkan kepada hadirin sekalian, penggunaan buku ini, kalau kita nak tulis buku menjawab Ahlussunnah, pertama pastikan rujukannya benar. Ada bab Ustaz kata Sahih Bukhari Muslim, saya tak jumpa, saya dah cari hadis yang mengatakan barang siapa mewali yang hidup seperti ku, mati seperti matiku, hendakkan mewalikan Ali. Kata dalam Bukhari Muslim, tak ada. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Isabah membawakan pandangan Ibn Mandah mengatakan tidak sahih. Jadi nak tulis buku ilmiah kena jujur. Itu yang kami minta. InsyaAllah saya dah buat catatan seperti ini. Tak ada masalah. Cuma ini saya akan putus dulu lah. Saya akan bagi kepada anak insyaAllah. Tapi boleh tengok blog saya update secara sikit lah sekadar apa yang saya mampu. Satu. Yang kedua, kalau kita berkaitan dengan hukum, kita dah buktikan malam ni perkataan Maula walaupun rujuk kepada pemimpin, dia tak bukan bermaksud kepimpinan Ali. Kita bagi hujah tentang isu yang berlaku di Yaman, yang kita buktikan Ali saya tak faham maksud itu rujuk kepada pemimpin, Hasan juga tak faham, dan dialog antara Ali dan Abbas. Hujah yang ketiga, hadis lain nak difahami konteks Al-Quran. Setuju. Ayat 101 kata ada munafik di kalangan Arab. Tapi Allah kata ayat 100 tu yang kita bincang sekarang ni. Kita ada dua, ayat yang munafik, ayat yang Allah puji sahabat. Kok dua konteks yang berbeza. Yang jelas ni, orang yang Allah puji dalam Quran ni, Allah kata apa? Ikuti mereka dengan baik. Maknanya sisi Ahlussunnah wal Jamaah tak menetapkan adalatus sahabat itu bebas atau maksud. Apa yang baik pada mereka kita ikuti, apa yang salah nilai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita kata Ustaz tanya apa dalil. Itu adalah dalilnya surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Fa in tanaza'tum farduhu ila Allah wa Rasul. Terima kasih pakcik. Jadi Allah dan Rasul tak ada ulil amri.
Seterusnya, berkaitan dengan hadis manzilah. Kita setuju hadis manzilah diucapkan ketika perang Tabuk atas kemuliaan Ali, tanggungjawab yang besar menjaga umat. Tengok rujukan dia. Pada ketika Ali ditempelak oleh orang munafik, Ali tak redha. Kalau kami jadi Syiah, kami akan bantai Ali, kata apa tak redha dengan Nabi ni. Tapi pernah tak lihat Ahli Sunnah kata mengkritik Ali, kata Ali tak redha? Tak ada. Apa yang Ahli Sunnah kata? Konteksnya kemuliaan Ali. Dan bahkan balik daripada itu, Nabi masih mengucapkan itu yang berlaku pengulangan pada hadis manzilah, walaupun setelah berlaku peperangan Tabuk. Seterusnya, berkaitan dengan ayat wilayah tadi, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Saya katakan tidak ada sanad yang paling sahih. Ustaz kata ada sanad yang sahih. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Tengok rujukan yang paling sahih. Hanya kerana banyak rujukan, belum tentu ia sahih. Sama macam Ustaz kata banyak nukilan kitab Syiah, belum tentu ia sahih. Seterusnya, berkaitan dengan ayat tahir. Ustaz, berkaitan dengan ayat tahir. Ustaz bahas, kalau yang diselimutkan itu tahir, yang tak diselimutkan 9 keturunan Muslim macam mana pula? Nanti mereka akan jawab, mereka maksum sejak daripada lahir. Tapi tadi Ustaz kata bila percanggahan antara Bakir dengan Sadiq, ambil imam ketika tu pula. Tanakut nanti Ustaz. Jadi bila tanakut, pada berlaku percanggahan antara imam, ambil imam yang memimpin. Tapi tadi dalam buku ni kata sejak lahir lagi dah jadi imam. Maaf, sejak lahir lagi maksum. Itu tanakut, percanggahan. Tak betul. Kalau kata daripada lahir lagi maksum, tak perlu diselimutkan. Kalau daripada lahir lagi maksum, tak ada berlaku perselisihan faham. Dua. Yang ketiganya, ada yang kata dengan saya, Syiah kata dengan saya, dah jadi imam baru maksum. Kalau macam tu, Fatimah tak pernah jadi imam. Bila Fatimah maksum? Terusnya. Berkaitan dengan Khairul Bariyah, tuan-tuan, tidak ada sanad yang paling sahih berkaitan dengan Khairul Bariyah dari sudut Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya membawa rujukan, tak benar. Sikit, kitab Nahjul Balaghah, Al-Imam wa Siyasah, Muruj Az-Zahab. Banyak kitab-kitab ayat Mawaddah, Faraid Simtain, semua bukan rujukan muktabar Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan tengok rujukan banyak penuh, bukan rujukan Ahli Sunnah pun, dan memaksakan Ahli Sunnah menerima. Bahkan kitab yang Nabi ni, kalau tengok balik sanad dia, pergi kepada Ibnu Babawai Al-Qubi. Siapa tu? As-Saduq, ulama Syiah. Jangan bohong kepada kami. Kata riwayat Ahli Sunnah, sekali tengok sanad sambung pada Syiah. Macam mana nak kata bohong? Kami ada bukti. Kalau nak ada bukti. InsyaAllah tak apa. Nanti kita share. Kalau nak kata Ahli Sunnah, Tak, ini perhubungan kami. baik, seterusnya berkaitan dengan Asy'ariyah, isu mazhab dan sebagainya. Tuan-tuan, kami setuju dalam Islam ni mazhab ni banyak, bukan 4 saja. Tak ada siapa pun di kalangan Ahli Sunnah ke Jamaah kata wajib ikut satu mazhab. Kalau pandangan mazhab ni bercanggah dengan Quran dan Sunnah, faruddu ilallahi war rasul. Sebab tu kita sentiasa mencari kebenaran. Surah Az-Zumar, Ustaz di bawah dalam kalimah, bahawa kita mengikuti pandangan yang terbaik dan kemudian kita mengikutinya. Tak ada yang kata kita wajib taklid mazhab Syafi'i semata-mata sampai kiamat, tidak. Kita besar dalam Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau ada pandangan lebih sahih, kita berpindah, tak ada masalah. Sebab rujukan kita Quran dan Sunnah, bukan mazhab Syafi'i. Jadi walaupun Al-Asy'ari datang kemudian, dia merumuskan akidah, tak jadi masalah. Sama dalam kes Syiah, Usuli Akhbari. Banyakkan Al-Kulaini, Al-Kafi, dia sahih. Sebagian ulama mengatakan dia adalah akhbari. Dan juga perawi-perawi Syiah, ada Mujassimah Hisham bin Salim, ada perawi-perawi Waqifiyah yang kita bincangkan, yang beranggapan bahawa Imam Musa Al-Kazim hidup tak mati. Ada perawi Al-Fatihiyah yang berpecah, beranggapan bahawa saya lupa, Abdullah bin Ja'far dibai'ah sebelum dari Musa Al-Kazim. Sila kaji berkaitan perkara ini. Seterusnya, ni saya ingat dah cukup dah. Sikit berkaitan dengan riwayat Syiah. Saya menyeru kepada sahabat-sahabat Syiah, saya balik, dengar balik. Tengok benarkah Syiah sebenarnya menetapkan 12 imam. Tengok balik riwayat-riwayat ini. Dan Syiah sendiri tahu kemunculan golongan Al-Yamani sekarang ni di Iraq. Yang Syiah sendiri, saya mendapat info ada perdebatan sesama kamu, menetapkan dahlah Mahdi digaibkan. Bahkan wakil Mahdi sendiri sekarang hilang sebab akan dibunuh dan diancam dan sebagainya. Jadi kamu tak sepakat tentang 12 imam tu. Jangan kata dalam buku ni kami tak berselisih tentang 12, berselisih di pasal Al-Mahdi atau berselisih pasal nama 12. Kamu berselisih pada setiap zaman. Rujuk kitab Firaqus Syiah. Jadi tak benar mengatakan kami tak berselisih, kami bersepakat. Ustaz mengatakan dalam mukadimah mengkritik Ahlus Sunnah, rujukan bercanggah, bab mazhab bercanggah. Buka Udatul Usul, karya At-Tusi, tengok mukadimah. Syiah sendiri bercanggah dalam 5,000 hadis. Bahkan guru At-Tusi telah keluar dari Syiah. Jadi kita kena adil dalam bab-bab yang berkaitan dengan ini. Saya minta maaf, saya mungkin agak kasar pada pakcik, saya minta maaf. Kami sayang pada kamu. Kami dalam keadaan kami sedihkan rujuk kami baca buku kamu, kerana kami sayang pada kamu. Saya juga sayang pada Ustaz Hirzah, walaupun saya menghentam je, tapi kita sayang. Atas rasa sayang, kalau kita sayang seorang anak, kadang-kadang kita pukul kan. Tapi kita tak sampai mencaci, mencerca dia. Ini kita pergi jiran sebelah, caci maki mak ayah dia kata dengan dia, aku nak sepakat dengan kau. Bila kita, orang tu jawab balik, kau tak ilmiah. Tak boleh kata gitu. Apa yang kita mampu, itulah yang kita buat. Jadi seterusnya, kaitan dengan
Kalau banyak isu, saya ulang balik beberapa. Berkaitan dengan ayat wilayah tadi, saya ingat dah jawab, Ustaz jawab dengan baik. Berkaitan dengan sakal lain, saya kata ada dua. Satu lafaz pegang kepada Ahlul Bait. Satu lafaz kata mereka adalah takkan kesesatan. Muslim Ahmad At-Tahawi. Dan kita comparekan dengan Al-Quran As-Sakul Akbar. Siapa yang mendakwa bahawa hanya ikutan kepada Ahlul Bait semata-mata, menafikan sahabat Nabi yang jelas Allah sebut dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100, surah An-Nisa, surah 4 ayat 115, maka mereka sebenarnya tak berpegang pada sakal lain. Sakal lain ialah pegang kepada Ahlul Bait, pegang kepada sahabat Nabi. Dan kami sunnah, kami pegang kepada Ahlul Bait. Tuan-tuan pernah tengok siapa yang mencerca Imam As-Sadiq? Pernah tengok siapa yang mencerca Imam Al-Baqir? Dalam buku ini Ustaz sendiri bawa kutipan daripada Az-Zahabi, nukilan memuji-muji imam-imam Ahlussunnah, imam-imam Syiah sendiri yang dipuji oleh ulama-ulama Sunnah. Tapi kalau tengok Syiah, betapa banyak buku yang menghentam Abu Bakar, menghentam Umar, menghentam Osman. Dia tanya apa status mereka, tak mau jawab. Kamu baca kitab kamu sendiri. Tapi tadi kata Nasibi ni bukan Ahlussunnah, tapi Nasibi ni mencela Ahlul Bait, menzalimi Ahlul Bait. Apa status Abu Bakar, Umar, Osman? Oh, mereka tak tahu. Kita tengok apa yang Ahlussunnah. Itu tak jujur. Kalau kata Abu Bakar ambil fadak, Abu Bakar merampas harta dan sebagainya, rujuk kepada kami, adakah kamu berkeyakinan seperti itu? Kalau kamu berkeyakinan seperti itu, maka kamu beranggapan mereka musuh Ahlul Bait. Bila mereka musuh Ahlul Bait, mereka Nasibi. Dan ada banyak lagi fatwa. Kalau saya nak awak, cuma malam ni bukan tempatnya. Kita kena jujur, tuan-tuan. Jadi hadirin mukminin, saya menyeru kepada sesiapa Sunni dan Syiah, seperti mana seruan daripada buku ini sendiri, mencari kebenaran, bahawa balik, kaji balik fikrah kita, kaji balik apa yang kita fikir selama ni. Setiap kritikan, baik daripada hadis, baik daripada akidah, yang dikemukakan oleh Syiah, ada jawapannya pada Ahlus Sunnah. Hanya kerana kita tak jumpa, belum tentu kita tak tahu jawapan. Dan Syiah tanya tentang isu Mahdi, kita tak tanya sama ada gaib tu logik ke tidak. Isa digaibkan, kita setuju. Namun Isa AS dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 117, 18, 116, Isa tak menjadi petunjuk ketika dia digaibkan. Namun Mahdi digaibkan menjadi petunjuk. Petunjuk pula di balik senaran awan. Apa ni, tuan-tuan? Tak benar. Tak benar. Kalau Al-Mahdi, bila Syiah pada hari ini ikut ayatullah, maknanya Syiah pegangannya adalah ayatullah. Bahkan fatwa-fatwa ayatullah kadang-kadang jawabnya simple je. Buka Sistani, fatwa Sistani, buka fatwa Marajik, jawab simple je. Yajuz, boleh, Yajuz tak boleh. Tak semestinya mereka akan menukar daripada Ahlul Bait. Syiah mengikuti ulama-ulama rijal dia yang bukan Ahlul Bait. Untuk mengetahui Ahlul Bait cakap ini atau tidak, sahih atau tidak, mereka bukan Ahlul Bait. Jadi untuk sampai kepada Ahlul Bait, Syiah menunjuk orang yang bukan Ahlul Bait. Jadi secara otomatiknya, kamu telah pun berpegang seperti Sunni. Kami ikut sahabat, kami ikut Ahlul Bait. Seterusnya. Hadirin mukminin sekalian, 2 minit lagi. 3 minit lagi, alhamdulillah, banyak syukur. Berkaitan dengan imam tadi, saya katakan, bagi kami martabat imamah bukan martabat yang berlainan daripada An-Nubuwah. Kami tak setuju dengan Syiah. Kalau kata Ibrahim AS dilantik ketika tuanya, habis ketika mudanya, siapa imam ketika itu? Sebab imam pada Syiah ni setiap zaman ada. Bahkan rujukannya pada zaman Yusha' bin Nuh, pada zaman Idris, banyak. Siapa imam? Dan saya bagi contoh, pada zaman Isa AS, ketika Isa dilantik, diangkat ke langit, Hawariyun ada. Adakah Hawariyun ni imam atau tidak? Kalau Syiah kata Hawariyun ni imam, baca Al-Ma'idah ayat 116-17, bahawa Isa kata Isa tak menjadi saksi kepada mereka, hanya Allah yang menjadi saksi kepada mereka. Dan kita sebutkan tadi, imam kita sendiri doa boleh dapat martabat imam dengan izin Allah. Wa ja'alal muttaqina imama, yang kita baca selalu dalam doa kita. Surah Furqan, surah 25 ayat 74-78. Saya tak boleh ingat. Jadi pada akhir ni, tuan-tuan, kami Ahlussunnah wal Jamaah, kami cuba yang mampu. Saya sendiri bukan ustaz, saya seorang pelajar saja. Zul pun bukan ustaz, ini ustaz. Ini ustaz. Yang itu pun alhamdulillah ustaz, daripada Qom, daripada Abbas Azhar dan sebagainya juga, yang dimuliakan Pak Malik. Cuma apa yang kita yang kami katakan ialah kita datang berdialog. Kalau nak kesepakatan, berhenti cerca Abu Bakar, Umar dan Osman, dan juga Aisyah. Dan berhenti. Kalau betul nak berjuang melawan Zionis, melawan Yahudi, berhenti. Itulah yang sebenar-benarnya. Buang semua artikel kamu, baru kami akan berhenti mendedahkan perkara ini. Itu yang sebenar-benarnya kita katakan takrib antara Sunnah wa Syiah. Bila kita melawan Yahudi, kita berhentikan perkara ini. Satu. Yang kedua, bila nak mengkritik ilmiah, jujur dalam nukilan. Jangan petik kitab-kitab yang bukan rujukan ahli sunnah yang saya sebutkan tadi. Petik daripada riwayat yang kami sahih, kefahaman kami, kritik. Itu yang benar. Jangan bohong dalam nukilan. Itu yang tak dibenarkan. Yang ketiga, saya pohon kita kembali
untuk mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya dengan jalan sahabat dan para ahli baik. Dan saya mohon maaf kepada semuanya hadir pada malam ini. Saya akhiri ucapan saya dengan surah Al-Isra, surah 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya apabila datang kebenaran akan lenyaplah kebatilan dan sifat kebatilan itu seharusnya dilenyapkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cuma minit. Cuma dia tidak aliran majlis ni. 2 minggu lepas pun Sunni yang penggulung terakhir. Jadi kita sekadar mendengar saja. Yang minggu ni pun begitu juga sebenarnya. Jadi seakan-akan yang dikemukakan tu tergantung. Ustaz, jadi kalau kita cakap format, kalau kita cakap adil sebenarnya. Sebab apa? Tidak. Sebab kami cakap dulu start komen. Kami cakap dulu start komen. Sebab kalau yang kita buat penggulung akan cakap yang terakhir. Yalah. Yang paling final tu yang terakhir itu. Betul. Sebab apa tidak ada pembelaan kat situ lagi. Kalau macam Jadi seakan-akan benda tu tergantung. baik, bila Ustaz jawab nanti saya pula akan cakap tak ada pembelaan. Habis ni. Jadi begitu. Siapa yang start dia akan gulung. Itu biasa. Itu biasa. Itu international pun gitu. Jadi sepatutnya kamu sebagai pengancur, kalau sebelum ni kamu dah gulung terakhir, kali ni kamu gilirkan. Jadi dia ada kesamaan pada tu. Jadi untuk akan datang, saya dah email benda ni, saya email. Saya akan datang. Jadi benda tu mesti ada keadilan. Boleh. Kalau kita katakan ukhuwah dan sebagainya, jadi biar bertempatlah kita bila mendakwa, memang kita ada lah. Okey, Ustaz, minta maaf pada dialog pertama Ustaz penggulungan, bukan saya Jadi janganlah Kamu yang terakhir. Tidak. Ustaz gulung dalam sini. Tak, kamu yang terakhir. Jangan ambil saya ada. Dan saya hanya yang apa protokol tidak benarkan. Okey? Janganlah Boleh cek video yang boleh silakan. Tahu masalah ini kita boleh bincang untuk insyaAllah sesi seterusnya, sesi ketiga, tapi kemungkinan kita akan khaskan. So sesi ketiga tajuk kita akan khaskan. Nanti kita bawa balik mungkin bab hutah atau bab yang lain-lain. Kita akan bincangkan. Saya sendiri sebagai Allah Tengah pada Sunni dan Syiah, saya akan bincang berkomunikasi antara dua untuk mendapatkan kesepakatan dalam dialog yang ketiga, insyaAllah.